Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder Lemak Tuli. Dah pernah pergi gym, ambil macam-macam suplemen, macam-macam ubat, berpuasa sampai sebulan, tapi masih tak kurus. Kalau turun berat badan pun, tapi badan masih berlemak, masih lagi boroi. Lemak Tuli Ramadan Edition, batch yang paling laris, kini kembali untuk tahun yang ketiga. Saya personally akan ajar, akan guide, akan train A to Z, rahsia-rahsia untuk kurus dengan cepat, buang lemak, buang boroi, dan korang boleh beraya dengan bentuk badan yang baru yang lagi handsome. Anda tak perlukan sebarang ubat, sebarang produk, sebarang suplemen maupun sebarang alat tanaman. Dan insya-Allah anda boleh kurus sebelum Hari Raya tahun ni. Metod Lemak Tuli juga sangat fleksibel dari segi masa dan sangat sesuai untuk semua rakyat Malaysia, tak kira umur, tak kira jantina dan tak kira apa pekerjaan korang. Boleh buat dekat rumah dan di mana-mana saja. Program 7 hari dengan hanya RM89. Sekiranya tak ada perubahan lepas program, saya pulangkan duit anda. Hampir 10,000 orang pernah join Lemak Tuli, tak ada lagi yang gagal. Untuk bulan Ramadan tinggal hanya batch yang terakhir. Boleh klik link dekat bawah untuk daftar masa terhad, slot terhad. Jadi kalau korang nak kurus sebelum raya, boleh daftar Lemak Tuli. Jangan terlepas, jangan menyesal. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid. Aris TV masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran seluruh rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Thailand dan seluruh pelosok Asia. Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu-bedu. Let's go. Come on ya. InsyaAllah. Panjang sikit. Untuk video kali ni, aku nak cerita dekat korang pengalaman, bukanlah pengalaman yang pahit ke apa benda ke, tapi satu pengalaman lah, pengalaman yang mungkin tak pernah dirasai oleh orang lain. Apa pengalaman tu? Pengalaman tu adalah aku hampir di scam oleh Tengku Muda Brunei. What? Oh, gempaan. Aku dah nak kena scam dengan Tengku Muda Brunei. Macam mana boleh jadi tu? Kenapa aku yang dipilih? Okey, sebelum aku teruskan dengan cerita aku, insya-Allah korang bolehlah tekan butang subscribe. Kita road to 300k subscriber dan insya-Allah aku akan terus memberikan konten-konten yang menarik untuk korang dan semoga dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua. Okey, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, free je, tekan sekarang, now. Kemungkinan video ni akan jadi panjang sebab aku nak cerita dekat korang sehabis-habisnya. Kenapa? Supaya korang berhati-hati, jangan terperangkap. Aku hampir-hampir terperangkap. Nasib baiklah ada orang-orang yang menasihati aku, termasuklah Kedutaan Brunei dekat Malaysia. Cerita dia macam ni. Masa tu aku dah nak berhenti daripada tentera, di mana aku tengah melakukan proses dokumentasi dan sebagainya. Bila seseorang tentera tu dia dah nak berhenti, akan ramai orang-orang approach untuk ajak buat bisnes lah, suruh buat pelaburan lah, itulah inilah, mana-mana datang tiba-tiba claim kenal apa semua untuk nak perangkap kita lah, nak cekau kita punya duit gratuity ke, duit pencen ke. Jadi cerita dia, aku telah di-approach, ni yang sedih ni, aku di-approach oleh bekas senior aku, bekas pegawai TUDM juga. Aku tak nak mention siapa, tapi memang sedih gila lah sebab aku nampak dia seorang yang baik dan sebagainya, tapi dia yang approach aku untuk offer kerja sebagai ADCOM ataupun ADC ataupun pegawai pengiring kepada disokok Tengku Muda Brunei lah. Sebab masa dekat dalam servis, dia tahu aku pernah menjadi pegawai pengiring untuk beberapa orang panglima, 2 orang kalau tak silap aku, dan juga aku pernah mengiringi, bukan aku pegawai pengiring, aku pernah mengiringi yang di Pertuan Agong yang ke-15 juga. Jadi pada tanggal 4 hari bulan 2 tahun 2018, so ingat lagi tu, beliau mengajak aku untuk bertemu dengan disokok Tengku Muda Brunei ni lah dekat Hotel Akasia kot. Dia lebih kurang macam interview jugalah. So aku decide untuk pergi, bukan sebab apa, atas orang kata nasihat daripada wife aku juga. Dia cakap tak apa, pergi dengar je dulu apa yang dia nak bagi tahu. Sebab pada pengalaman aku, pada pengetahuan aku, kalau kau jadi pegawai pengiring kepada kerabat apa semua ni, gaji memang sedap lah. Dan aku pula time tu on the way nak berhenti, jadi mungkin betul mungkin tak betul,
Jadi apa yang aku kena buat adalah aku pilih untuk pergi ke sesi pertemuan itu. Sepatutnya kalau kerabat-kerabat ni nak buat meeting dan sebagainya, dia punya tempat hotel apa semua tu mestilah yang gempak-gempaan. So aku aku pergi sampai-sampai kuang hotel 3 star. Bekas pegawai TUDM tu call aku, dia cakap bukan aku seorang je yang akan join pertemuan interview tu, ada lagi 4-5 orang. Dia suruh kita orang berkumpul dekat kafe. Aku pun turun kereta pakai smart-smart dengan tie apa semua kan. Pergilah jumpa dekat kafe. Ada lagi 5 orang yang dikatakan akan join interview ni, dan semua budak-budak babe. Semua yang after grad, yang baru lepas degree dan sebagainya, dan dorang ni dalam kelulusan yang lain-lain lah. Ada yang dalam bidang culinary, ada dalam bidang accounting dan sebagainya lah. Aku ni biasa lah, jenis yang outspoken punya orang. Aku tanyalah terus geng-geng 5 orang budak-budak ni, betul ke ni Tengku Muda Brunei? Dorang pun cakap mentah, tak tahu. Tapi disebabkan dorang pun takut tak ada pekerjaan, tengah nak cari kerja juga, jadi dorang just datang saja. Fine. Tiba-tiba bekas pegawai TUDM tu dia call, dia cakap dorang dah nak sampai. Aku expect bila Tengku Muda Brunei nak datang, mestilah datang dengan polis, semua tu kan, ada pengiring, ada ramai bodyguard. Tiba-tiba datang naik kereta Exora babe. Kereta Exora tu pun bekas pegawai TUDM tu punya, dia tumpang. Aku dah macam, biar betul kan. Aku husnuzon lagi. Aku anggap tak apalah, mungkin dia tak nak tumpuan ke, dia nak menyamar ke, takut kena bunuh ke, atas dasar security dan safety kan. Tak apalah. So kita orang jumpa dekat dalam kafe itulah, dekat kawasan yang dalam aircon, dalam macam bilik yang diasing lah, dalam macam private punya section. First impression aku terhadap orang yang mendakwa diri dia adalah Tengku Muda Brunei ni, dia tak ada rupa macam kerabat Brunei. Kita semua tahu kan famous kan, keluar TV kerabat Brunei, apa benda, anak Sultan Brunei semua macam mana lah, Prince Martin apa semua tu lah. Kita tengok rupa dia macam mana. Tapi yang ni tak ada rupa langsung je, macam selekeh pun ada. Tapi tak apa, aku masih husnuzon sebab aku pun bukan orang Brunei, jadi aku tak tahu. Jadi aku dengar je apa yang diorang nak cakap lah. So dia bincang-bincang lah, cerita kerja. Okey, nanti kau dapat ni, kau dapat ni. Tapi dia punya sembang tu memang pergi ke langit lah. Contohnya, untuk setiap after grad ni dengan bidang yang masing-masing ni, semua dia cakap, oh you culinary, kita akan bagi restoran dekat you. Kita ada 40 restoran dekat satu dunia ni, kita akan bagi. Oh you accounting, kita akan bagi you jadi bank manager lah. Kita ada banyak branch, kita punya bank dan apa semua, kita bagi you jadi bank punya manager. Terus macam-macam lah dia punya janji tu kan. Dan aku ni special sikit tau, sebab aku dorang pilih untuk jadi pegawai pengiring, kira pengiring peribadi lah. Dan benda yang ditawarkan dekat aku tu, masa dia cerita tu, apa yang aku akan dapat tu memang contohnya, aku bagi tahu dekat engkau gaji RM12,000, aku akan dapat BMW 3 Series, dan aku juga akan diberikan sebuah rumah yang berharga maksimum 2.4 million, dan lokasinya aku mesti pilih berdekatan dengan KLCC sebab katanya office Tengku Muda ni dekat KLCC. Dan aku juga akan dapat advance bonus sebanyak RM20,000, okey, untuk buat persediaan lah. Macam aku punya pakaian dan sebagainya lah. Masa kita orang tengah makan-makan tu, ada satu benda ni yang memang bagi aku memang suspicious lah. Aku mula dah syak bukan-bukan lah. Sebab apa? Masa si Tengku ni dia nak jawab phone, okey, tiba phone dia bunyi, dia nak jawab phone. Okey, fine. Phone yang dia guna tu bukan iPhone lah. Brand cokian mana tah masa tu 2018 mungkin brand ni kot, Lenovo. Dalam dia punya cover casing phone dia tu ada kad Watson babe. Aku terus fikir, apa kejadah Tengku Muda Brunei nak kumpul point Watson? Aduh. Di akhir pertemuan ataupun interview tu, diorang bagi tahu aku kena bagi jawapan dalam masa 1 minggu, as soon as possible, sebab diorang nak arrange lah apa benda lah apa semua ni lah. Dalam masa yang sama juga, aku sebenarnya masa tu dah pun dapat tawaran bekerja sebagai security manager yang aku kena buat lah dalam tempoh aku peralihan tu. Jadi aku pun dalam dilema lah, kalau aku terima tawaran Tengku Muda Brunei ni,
aku kena tinggalkan kerja aku yang memang confirm, memang kerja yang betul, ada slip gaji, memang kerja ada EPF, memang kerja lah, satu pekerjaan yang real lah. Walaupun gaji dia tak besar lah kan, dalam 4,000 je macam tu, tapi masih lagi kerja yang real lah. Berbanding dengan kerja ADC Tengku Muda Brunei ni, wow. Aku boleh jadi kaya weh macam tu. So itulah, confuse antara dua tu lah, mana patutnya aku buat. Aku jadi confuse. Jadi wife aku menasihatkan aku, apa yang you perlu buat adalah you terima je kerja you yang you dapat sebagai security manager tu. You pergi je kerja dulu, tak apa, tak ada masalah. Sekiranya yang Tengku Muda Brunei Kejadah ni benda yang real, kerja yang real, baru you berhenti kerja. At least you tak rugilah. Kalau awal-awal you terus reject tawaran sebagai security manager ni, you duk tunggu yang Tengku Muda Brunei ni, selagi Tengku Muda Brunei scam, you dah terlepas you punya peluang nak dapat kerja yang real lah. Sebab you pun sekarang tengah cari kerja. So aku pun dah diterima sebagai staff dekat syarikat swasta tu. Dalam masa yang sama, aku ada seminggu lagi untuk nak jawab sama ada aku terima ke tak bekerja sebagai ADC Tengku Muda Brunei ni. So dalam masa seminggu tu, diorang duk keep on calling aku. Ada call, saya bahagian perumahan. So Tengku bagi tahu limit rumah 2.4 million. Jadi kita jumpa apartment lah, apartment 5 star punya kondominium dekat KLCC. So you nak ke? Time tu aku dah mula ada, aku nak kena-kenakan diorang balik ni, okey. Aku cakap, saya nak rumah saya dekat Jalan Yutan. Saya nak banglo sebab 2.4 million tu, kalau dekat KL pada masa itu boleh dapat rumah banglo. Okey, so saya nak rumah banglo. Oh, dia cakap, okey, boleh. Boleh tu. Adalah pula dia cakap bahagian pegang kotan, call apa semua, nak kereta BMW color apa, semualah in detail tanya aku macam mana 20,000 tu apa semua. Aku sebenarnya tunggu yang 20,000 tu bila dia nak masukkan dekat akaun aku. Tak masuk-masuk pun. Tengku Muda ni dia call aku sebab aku ni nak jadi dia punya pengiring peribadi kan. Jadi dia call aku untuk ceritakan latar belakang dia lah. Ini yang memang sangat-sangat kelakar lah. Dia bagi tahu aku dia bakal ditabalkan menjadi Tengku Mahkota Brunei. Term yang dipakai Tengku Mahkota Brunei. Dia cakap dia adalah pemilik satu syarikat ni, aku tak nak reveal nama syarikat ni, yang ada pejabat di KLCC dan ada 8,700 anak syarikat the whole world, satu dunia. Dia memanggil Dia Yang Maha Mulia Sultan Brunei ni sebagai bapa. Dia cakap dia masih lagi belum masuk dalam kerajaan Brunei lah. And then lastly dia cakap akan ada satu majlis pertabalan yang akan diadakan dekat Brunei dan dekat Malaysia, menabalkan beliau sebagai Tengku Mahkota Brunei. Dan satu lagi dia cakap beliau adalah anak bongsu kot. Anak bongsu Sultan Brunei, tapi rupa tua. Aku ni kan jenis hati kering sikit, askar kan. Okay, so apa yang aku buat adalah aku terus kontak dengan kedutaan Brunei dekat Malaysia. Aku bagi segala detail dekat dorang untuk nak memastikan bahawa aku tidak ditipu, dan geng-geng yang after grad tu, yang 5 orang budak-budak tu, dorang pun tak kena tipu jugalah. Alhamdulillah, pegawai dekat kedutaan Brunei tu memang layan aku sangat-sangat profesional, sangat-sangat baik. Terus dia bagi aku salah silah keluarga Sultan Brunei, Kejadah apa semua, dia bagi nama-nama Tengku Muda ni apa semua kan. Memang tak ada langsung nama yang claim Tengku Muda Brunei yang nak ambil aku kerja ni. Seramai berapa orang? 20 orang salah silah family dia bagi dekat aku. So memang aku cek memang tak ada lah. Kalau dia nak claim, dia kata dia anak bongsu kan. Lepas tu pula Tengku yang menyamar ni, dia cakap dia sekarang tengah duduk dekat Istana Brunei, dekat Bukit Tungku, dekat KL. So maklum balas yang aku dapat daripada kedutaan Brunei ni, pegawai ni, dia cakap Sultan Brunei, kerabat Brunei, dia tak ada istana dekat Malaysia. Kalau dia datang pun, dia hanya pergi rumah persinggahan dia yang ada dekat Jalan Ampang, ataupun dia akan menginap dekat Hotel Grand Hyatt. Jadi bila aku sembang panjang dengan kedutaan Brunei ni, so memang sah lah. Memang orang individu yang nak ambil aku kerja, yang claim diri dia macam-macam ni adalah penyamar. Memang tak ada kena-mengena langsung dengan Kesultanan Brunei. Jadi apa yang kedutaan Brunei itu nasihatkan dekat aku adalah tolong jangan commit apa-apa aset atau harta benda
dengan individu ni. Jangan bagi nombor akaun ke, jangan bagi apa-apalah. Okey, jangan serahkan apa-apa langsung, termasuk dengan detail-detail lah kepada individu dan geng dia. Dan kalau boleh, cuba dapatkan apa agenda penyamaran individu ni sebenarnya. Dan aku tak dapat sebenarnya, aku tak jumpa sebenarnya apa agenda dia sebenarnya. Aku cari nama syarikat tu pun ada, tapi syarikat yang tak aktif. Alamat dia bukan dekat KLCC. Sebab aku sendiri call KLCC, ada tak nama syarikat ni dekat dekat bangunan KLCC tu. Diorang cakap tak ada. Dan yang last sekali, apa yang dia bagi tahu dekat aku adalah dia cakap tolong just pull out, move away. Tak perlu confront apa-apa atas sebab-sebab keselamatan lah. Kalau aku confront, aku cakap aku nak report polis, kita tak tahu dia tu siapa, apa pengaruh dia. Takut-takut aku pula yang kena benda yang bukan-bukan kan. Jadi apa yang aku buat adalah aku cakap aku tak terima tawaran pekerjaan tu. Aku cakap dengan cara baik lah. Aku cakap aku nak fokus aku punya masa depan dalam bidang safety and security pada masa itulah. Dan pihak Kedutaan Brunei, dia cakap diorang akan refer juga benda ni dekat pihak polis dan juga dekat pihak berkuasa dekat Brunei. Dan sebelum benda tu habis, last maklumat yang aku dapat daripada Kedutaan Brunei itu adalah memang sebelum ni pun dah ada beberapa orang mengadu dekat dorang yang memang ada kes isu seseorang ni menyamar jadi salah seorang daripada kerabat Brunei lah, dengan alasan nak buat bisnes lah, apa benda dan semula. Sebab dorang punya kerja tu dekat Malaysia, Brunei ni dekat Brunei lah kan. So dorang buat punya modus operandi dia dekat Malaysia. Ini adalah aku punya conversation, okay, dengan pegawai dekat Kedutaan Brunei tu. Aku tak boleh nak tunjukin detail lah. Benda ni dah lama sebenarnya. Ada gambar-gambar yang aku terima pun aku dah delete dah dekat full lama 2018. Cuma ini je lah gambar yang sempat aku save. Inilah yang individu yang mengaku diri dia sebagai anak bongsu Sultan Brunei yang bakal ditabalkan menjadi Tengku Mahkota Brunei. Okey, memang bahayalah. So nasihat aku dekat korang adalah berhati-hatilah. Aku percaya itu adalah 4 tahun yang lepas. Okey, semua dah jadi matang dengan apa yang kita tengok dekat social media, kes-kes yang pernah terjadi. Ambil pengajaran daripada pengalaman orang lain supaya tak tertipu. Alhamdulillah, aku dikelilingi oleh orang-orang yang sangat ambil berat pasal aku. Jadi alhamdulillah aku pun tak ditipu lah. Okey, cuma sedih lah sebab orang yang approach aku tu yang menjadi orang tengah ni adalah bekas pegawai TUDM yang aku respect, senior aku. Boleh dia berhenti daripada TUDM, dia nak scam, okey, junior-junior dia dalam TUDM ni pula. Dan juga kepada individu yang menyamar jadi Tengku Muda Brunei ni, kalaulah dia nak sembang, dia bakal ditabalkan kan. Sampai sekarang, okey, kadang-kadang aku tengok jugalah berita-berita kat Brunei kan, kita google je kan, tak ada pula aku tengok muka dia ni tiba-tiba ditabalkan. Tahun 2018 ke, 2019 ke, 20 ke, 21 ke, 22 ke, tak ada. So sasarlah, kau ni penipu, terancang, kambing ni. So itu je aku rasa aku nak cerita dekat korang. This is the first time aku cerita dekat public. Dan benda ni pun aku sebenarnya tak buat report polis pun. Sebab benda ni daripada Kedutaan Brunei, biarlah dorang yang berurusan dengan polis lah. Sebab aku pun tak ada bukti dorang punya agenda, apa benda business nature yang dorang buat apa semua, aku tak ada. Sebab apa yang aku tahu hanyalah yang dorang ni menyamar. Tapi kalau kita cerita dekat polis pun, polis tak buka kes pun. Sebab tu aku refer benda ni dekat Kedutaan Brunei lah, supaya dorang boleh ambil tindakan yang selanjutnya. Okay, so jangan lupa share video ni. Okay, sekiranya korang ada sebarang komen, mungkin korang pun pernah kena scam dengan orang yang sama juga, boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Okay, supaya kita semua dapat pengajaran. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Okey, minta maaf aku tak dapat nak bagi banyak sangat detail. Okey, mungkin orang ni dah insaf ke, mungkin orang ni dah berubah, mungkin diteruskan sebab aku tak ada apa-apa report polis dan benda ni pun akan jadi kes polis pun. Jadi sekadar aku nak bercerita untuk korang jadikan pengajaran. Kita sama-sama improve diri kita, janganlah tipu orang. Ingat, kita kaya macam mana pun kalau tak ada keberkatan, tak guna juga. Kita hidup untuk akhirat. Improve diri kita, amal ibadah kita,
tinggalkan perkara yang dilarang supaya kita semua dapat menuju ke dalam syurga Allah. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum guys. Bye bye. See ya. Tengku Muda Brunei.